Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bab yang kedua, iaitu berat. Standard kandungan 2.8 berat. Bagi pembelajaran pada hari ini, para pelajar mesti dapat menyatakan berat sebagai daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek, iaitu W bersamaan dengan mg. Okey, pernahkah pelajar-pelajar melihat situasi begini? Okey, ini adalah satu acara mengangkat berat dalam sukan seperti sukan Commonwealth, sukan Olimpik, sukan SEA dan sebagainya. Okey, gambar menunjukkan seorang atlet angkat berat mencuak barbel. Okey, mengapakah atlet tersebut dilihat sukar untuk mengangkat barbel tersebut? Okey, ini berlaku kerana semasa pengangkat berat mengangkat barbel, mencuak barbel, daya tarikan graviti bumi bertindak ke atas barbel itu dan menyumbang kepada berat barbel tersebut. Berat barbel menyebabkan atlet itu berasa sukar untuk mengangkatnya. Okey, semasa atlet ini mengangkat barbel, ada daya ke bawah yang bertindak, di mana daya ke bawah dikenali sebagai berat. Okey, apakah yang berlaku apabila barbel itu dilepaskan? Okey, selepas mengangkat barbel, atlet tersebut akan melepaskan barbel tersebut. Jadi apakah yang akan berlaku kepada barbel selepas dilepaskan? Sudah tentu dia akan jatuh. Apakah yang menyebabkan barbel tersebut terjatuh? Okey, barbel itu akan jatuh ke lantai dengan suatu pecutan. Okey, kita telah mempelajari berkaitan dengan pecutan graviti sebelum ini. Baiklah. Okey, kita pergi kepada penerangan konsep. Berdasarkan kepada hukum gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton kedua mengatakan bahawa kadar perubahan momentum bagi suatu objek adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atasnya. Okey, kita telah jumpa definisi berkaitan dengan hukum gerakan kedua semasa kita mempelajari berkaitan dengan daya. Okey, di mana hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum bagi suatu objek adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atasnya. Okey, kadar perubahan momentum kita telah jumpa semasa kita mempelajari berkaitan dengan tajuk daya impuls. Okey, berdasarkan kepada hukum gerakan Newton kedua, maka kita akan dapat satu rumus F bersamaan dengan ma. F bersamaan dengan ma adalah rumus yang berkaitan dengan hukum gerakan Newton kedua. Okey, bagaimana kita nak gunakan ataupun kita nak analogikan ataupun kita nak buat persamaan antara F sama dengan ma? Okey, dengan kita menggantikan F adalah W. W ini adalah berat. Maka G digantikan dengan G, di mana G adalah merujuk kepada pecutan graviti. Okey, daya graviti yang bertindak ke atas barbel ialah beratnya, iaitu W, manakala pecutan barbel itu adalah pecutan graviti. Baiklah. Okey, berdasarkan kepada rumus F sama dengan ma, di mana F adalah merujuk kepada daya, A adalah merujuk kepada pecutan. Okey, kita akan gantikan dengan W bersamaan dengan mg, di mana W akan menggantikan F, manakala G akan menggantikan A. W adalah merujuk kepada berat, manakala G adalah merujuk kepada pecutan graviti, manakala M adalah merujuk kepada jisim objek. Bagi F sama dengan ma, rumus F bersamaan dengan ma, ini biasa kita akan gunakan untuk mengira daya bersih yang bertindak ke atas objek yang bergerak secara mendatar. Manakala W bersamaan dengan mg kita gunakan apabila kita dapati pergerakan objek secara menegak. Okey, berat. Kembali semula kepada tajuk yang kita hendak bincangkan pada hari ini, iaitu berat. Apakah yang didefinisikan dengan berat? Apakah maksud berat? Okey, berat adalah merujuk kepada daya graviti
ya, daya graviti yang bertindak ke atas suatu objek. Okey, berat ialah kuantiti vektor yang bertindak ke arah pusat graviti pusat bumi. Ya, kuantiti vektor. Apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti vektor? Kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud dan juga arah. Jadi arahnya ke mana? Arahnya ke pusat bumi. Okey, unit berat ialah Newton ataupun N. Okey, ini unit yang biasa anda jumpa semasa sebelum-sebelum ini berkaitan dengan berat. Okay, berdasarkan kepada persamaan W adalah sama dengan mg, kita susun semula rumus ini untuk kita cari apakah yang diwakili dengan G. Okay, sebelum ini kita melihat G adalah merujuk kepada pecutan graviti. Okay. Namun pada hari ini kita akan jumpa istilah yang lain. Okay, apakah istilahnya kita akan bincangkan sebentar lagi. Okay, susun semula formula untuk mencari persamaan G. Maka kita akan dapat G adalah bersamaan dengan W per M. Okay, G adalah sama dengan W per M. Dan unit bagi G berdasarkan kepada persamaan ini ialah Newton per kilogram. Okay, bagaimana dapat unit tersebut? Kita tahu bahawa unit bagi berat adalah Newton dan unit bagi jisim adalah kilogram. Okay. So, bila Newton bahagi dengan kilogram, maka kita akan dapat Newton per kilogram. Jadi apakah kuantiti fizik yang diwakili dengan unit Newton per kilogram? Okay, kuantiti fizik G dengan unit Newton per kilogram dipanggil sebagai kekuatan medan graviti. Okay, apa itu kekuatan medan graviti? Okay, kekuatan medan graviti ialah daya yang bertindak per unit jisim disebabkan tarikan graviti. Okay, berapakah nilai kekuatan medan graviti bumi? Nilai kekuatan graviti bumi di permukaan ialah bersamaan dengan 9.81 Newton per kilogram. Apakah yang dimaksud dengan 9.81 Newton per kilogram? Maksudnya, daya yang dikenakan adalah sebanyak 1.81 Newton bagi setiap 1 kilogram. Itu maksudnya. Seperti mana definisinya, kekuatan medan graviti ialah daya. 9.81 ialah merujuk kepada daya ataupun berat per unit jisim. Jisimnya adalah 1 kilogram. Disebabkan oleh tarikan graviti kerana arahnya ke pusat bumi. Seterusnya, gambar foto 2.12 menunjukkan seorang angkasawan yang memakai sut angkasawan semasa meneroka bulan. Angkasawan berasa sukar untuk berjalan di atas permukaan bumi berbanding dengan bulan. Mengapa keadaan ini berlaku? Okey. Mungkin anda telah pelajari sebelum ini. Antara faktornya adalah kerana perbezaan kekuatan graviti di bulan dan juga di bumi. Okey, baiklah. Keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh kekuatan graviti bulan yang lebih rendah berbanding kekuatan graviti bumi. Berapakah nilai kekuatan graviti bulan? Kekuatan graviti bulan adalah hanya 1/6 daripada kekuatan graviti di permukaan bumi. Jadi jika kekuatan graviti di permukaan bumi adalah 9.81 Newton per kilogram, jadi untuk di bulan ia adalah lebih kecil daripada 9.81. Marilah kita cuba buat sedikit latihan ataupun kita lihat satu contoh pengiraan. Okay, andaikan jisim angkasawan bersama sut angkasawan ialah 81.65 kg. Okey, ini adalah jisim M. Kira berat. Okey, berat W lah. Berat angkasawan di bumi. Yang B berat angkasawan semasa berada di bulan. Okey, so berdasarkan kepada soalan kita keluarkan maklumat iaitu jisim bagi angkasawan dan juga sut angkasawan ialah 81.65 kg. Okey. Soalan A dia minta kita mencari berat angkasawan di bumi. Dan kita telah pelajari tadi rumus berkaitan dengan berat adalah W sama dengan mg. Okey. Oleh kerana soalan minta
berat di bumi, maka nilai G yang kita kena gunakan adalah nilai kekuatan medan graviti di bumi, iaitu 9.81 Newton per kilogram. Jadi kita gantikan nilai yang telah kita ketahui dalam rumus, maka kita akan dapat W bersamaan dengan 81.65 kg darabkan dengan 9.81 Newton per kilogram, maka berat di bumi adalah bersamaan dengan 800.99 Newton. Okey, kenapa tinggal unit Newton sahaja? Kerana kilogram dengan kilogram kuasa negatif 1 kita boleh cancelkan. Seterusnya, soalan minta berat angkasawan bersama sud angkasawan semasa di bulan. Okay, dan kita ketahui bahawa kekuatan medan graviti di permukaan bulan adalah 1/6 daripada kekuatan medan graviti di bumi. Jadi, W di bulan, berat di bulan adalah bersama dengan 1/6 daripada berat di bumi. Maka kita gantikan berat bumi yang telah kita kira sebelum ini ke dalam persamaan. Maka kita akan dapat jawapan akhir berat di bulan adalah bersamaan dengan 133.5 Newton. Okey, sekian sahaja untuk penerangan pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.